السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masih lagi dalam bab fadlul ju' wa khushunatul 'aish wa tarkis syahwat. Bab menjelaskan tentang kelebihan berlapar dan kesempitan kehidupan serta meninggalkan kehendak syahwat. Hadis yang ke-517 dalam kitab Riyadhus Shalihin. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل daripada Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu, katanya satu hari para sahabat Rasulullah SAW menyebut tentang dunia. Dia bersembang tentang dunia, cerita tentang dunia. Maka Rasulullah SAW kata, tidakkah kamu semua mahu mendengar? Tidakkah kamu semua mendengar? Innal badhadah, sesungguhnya al-badhadah yakni rathathatul hay'ah wa tarku fakhiril libas. Maksudnya hidup dalam keadaan kesempitan adalah daripada keimanan. Yani at-taqahhul, apa dia taqahhul? Taqahhul ni maksudnya dia kata ar-rajul al-yabis al-jild min khushunatil 'aish wa tarkit tarafah, mana orang yang meninggalkan kesenangan, kemewahan. Ya. Maksudnya kulit dia jadi kering, jadi tak cantik. Kulit dia jadi macam orang kata apa? Tak comel lah begitu, kulit kesat. Berkulit kesat. Dan meninggalkan orang hidup mewah tadi. Itu maksud al-badhadah. Nabi kata daripada al-iman. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengajaran daripada hadis dia kata istihbab tahwili hadis al-majlis idza kana al-kalamu musaqqalan bi mata'id dunya wa syahawatiha wa zakharifiha wa yasuddu al-qulub an dzikrillah. Maknanya dianjurkan kita ni mengubah perbincangan ataupun perbicaraan dalam majlis, dalam sesuatu majlis, suatu perhimpunan, apabila perbincangan itu banyak bercerita tentang keduniaan ni, ya kan? Cerita tentang keduniaan, keseronokan dalam hidup dunia tadi, ya. Cerita tentang dia ni kelebihan dia begini, harta aku begini-gini, aku pula harta aku begini-gini, ya. Kebun aku ada banyak ni, gitu. Cerita tentang dunia aja. Maka dianjurkan seseorang di antara mereka tu palingkan perbincangan tadi kepada akhirat. Itu maksudnya kepada pahala tadi. Ya, apabila hati dah cenderung kepada keduniaan. Kemudian jadi bila dalam majlis macam tu, majlis yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala ataupun mengingatkan kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada mentauhidkannya, mengesakannya, maka majlis ini adalah majlis yang tak baguslah, majlis yang tak baik. Maka kena tukar majlis ini supaya jadi majlis yang baik, majlis zikrullah, mengajak manusia kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hathu 'ala tawadhu', hadis ini juga menggalakkan kita untuk bersikap tawadhu', kan? Merendahkan diri, maksudnya sikap tidak sombonglah.
wattaqallul minad dunya, dan bersedikit daripada keduniaan. Bersederhana, tidak bermewah-mewahan. Kenapa? Lianna dhalika yab'ath himam 'ala al-ibadah. Kalau kita ni tak ambil kisah sangat pasal dunia. Orang duk berebut, berlumba-lumba, orang kata apa, sibuk untuk menghimpun kekayaan dunia. Kan? Berebut, masuk tender sana, masuk tender sini. Kan? Seronok pasal apa? Pasal tengok angka dalam akaun tu kan. Berlipat ganda. Bila nak sampai 7 angka ni? Kan? Tengok, lambat lagi sampai 7 angka ni kan. 6 angka ke 7 angka, tak kisahlah. Tunggu, usaha. Dia sebagai orang, dia ada target dia kata umur aku 50, mau ada dalam akaun paling kurang 1 juta. Contohnya kan. Jadi begitu. Jadi bila kita sibuk dengan dunia tadi, maknanya kita kena ubahlah cara dia. Bersedikit daripada dunia. Kenapa? Kerana bila dalam keadaan kita tidak mengambil berat tentang dunia ini, dia akan menggalakkan kita ataupun membangkitkan semangat kita untuk beribadat dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, kita tak begitu bergelutlah dengan dunia. Masa kita dalam dunia kan, jadi mana kita bekerja dan sebagainya, tapi tidaklah sampai bekerja tidak solat berjemaah dan sebagainya, tidak menghadiri majlis ilmu, tak sempat. Sebab apa? Sibuk. Dulu masa kita biasa-biasa dulu kan, jadi kita boleh pergi kelas, belajar dan sebagainya, sembahyang Jumaat. Tapi bila kita dah maju sikit perniagaan kita, kan, banyak pelanggan ataupun kita kata projek banyak, job banyak kan. Jadi mulalah kita tinggalkan majlis-majlis ilmu. Nak himpun duit dulu. Itu cerita dia. Duit himpun banyak-banyak, tahu tak ada nak guna duit, mati. Tak sempat nak guna duit. Duit banyak. Punyalah jimat nak jaga duit supaya jangan kurang. Begitu, tiba-tiba mati kena langgap dengan lori. Kan? Duit ada ratus-ratus ribu dalam akaun tu siapa ambil? Tu dia. Waris saya duk guna. Dia letih kerja siang malam yang ada habisnya duit tadi, harta tadi adalah waris dia. Kena waris tak beriman pula, berbalah pula, berebut pula harta tadi kan. Jadi begitu, rugi saja. Baik, hadis ini jangan kita faham bahawa mana hadis menggalakkan kita untuk meninggalkan kebersihan. Jangan faham macam tu. Sebab orang ni kan maknanya hidup al-badhadah, hidup dalam keadaan macam tak ambil berat sangat dengan kehidupan dia kan. Dia kan maksud dia hadis ni suruh kita tinggalkan kebersihan. Kerana Islam itu dia menggalakkan kita tadi jadi bersih. Hidup dalam keadaan kebersihan tadi. Kan? Sebab Nabi kita at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu maknanya sebahagian daripada iman. Jangan faham kata pakai baju yang kotor-kotor sampai 3-4 hari, seminggu tak basuh baju tadi. Bukan macam tu. Kan? Baju lama tapi bersih. Kan? Baju dia dah lusuh lah tapi bersih kan. Tak ada najis, tak busuk kan. Ini takbiratul ihram sebelah orang dah berketiak. Allahu akbar, masamnya bau. Kan? Jadi tak mau macam tu. Walaupun orang tu dia pakai baju yang hak putih dah jadi kuning, yang tak putih lagi dah. Warna putih tu dah hilang. Dia berubah jadi kuning. Lusuh, kuning yang lusuh lah maksud dia. Kan? Baju ni bila dah lama kita pakai dia jadi warna dia lusuh kan. Walaupun warna hitam ni. Baju hitam, tengok hitam kan, tapi bila dia dah luntur warna dia tak hitam lagi dah. Dia jadi kelabu. Kan? Dia jadi kelabu begitu. Tapi dia bersih. Tak ada masalah apa. Baik, ada yang seterusnya وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل
وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis panjang, terjemah dulu. Baik, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat. Ayah dia sahabat Nabi, anak dia pun sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kedua mereka. Kata Jabir, Rasulullah SAW telah mengutuskan kami dan Rasulullah melantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai ketua kami, ketua dalam perjalanan. Maka untuk apa? Untuk kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami orang kata apa, mencari rombongan perdagangan Quraisy. Kan sebab orang Islam di Mekah, di Madinah tadi, kan, harta-harta mereka yang ditinggalkan di Mekah dulu diambil oleh pok-pok Quraisy Mekah. Dia pun ambil, dia pun kumpul dia pun pergi jual di Syam. Jadi maknanya orang Islam nak ambil balik harta kami. Kan, kamu ambil harta kami, kamu jual, kami nak balik lah. Gitu. Natalaqa, kami bertemu untuk bertemu. Nabi perintahkan kami untuk pergi cari rombongan perdagangan Quraisy tadi. Nak pergi rampas balik hak kami. Yang dia jual tu orang Islam punya. Barang-barang yang dia bawa tu kan. Sebab rumah-rumah kosong. Ditinggalkan, orang hijrah ke Madinah. Lari malam. Hijrah lari. Ya kan? Bukan ada hijrah terang-terang. Lari. Jadi bila dia tinggal rumah tu, pok-pok Quraisy pergi ambil rumah, buka ambil barang rumah depa apa semua. Ambil alih lah rumah tangga depa. Segala perkakas-perkakas rumah tu, depa ambil, depa jual lah. Depa bawa ke Syam tu lah. Tapi lalu kot jalan-jalan Madinah juga. Gitu kan. Jadi Nabi SAW ni cerita di awal Islam, cerita di awal Islam. Maknanya Islam, orang Islam di Madinah ni padat. Bila padat penduduk, jadi makan tak cukup, pakaian tak cukup, tempat tinggal pun tak cukup kan. Jadi biasanya yang bantu ni adalah golongan Al-Ansar lah. Mereka yang bagi banyak bantuan. Mereka ada kebun-kebun kurma dan sebagainya kan. Mereka yang bagi makanan, kan? Ada yang bagi tempat tinggal, tumpang, begitu. Jadi hak muhajirin ni maknanya orang susah. Mula-mula sampai tak ada rumah tangga, tak ada tempat. Tumpang di mana? Sama ada tumpang di rumah Al-Ansar ataupun duduk di beranda masjid Nabi SAW. Jadi ahli sufah. Jadi bila mereka dah kerja apa semua, mereka dah ada kemampuan, barulah mereka bina rumah sendiri, mereka beli tanah sendiri, kan, mereka ada kebun sendiri. Gitu maksudnya. Jadi Nabi SAW bekalkan kami dengan satu jirab. Jirab ni satu karung daripada buah kurma. Kan? Okey. Dan Nabi SAW tidak mendapati makanan lain, benda lain yang nak diberi kepada kami sebagai bekalan. Tak ada. Hanya ada kurma ya. Tepung ke, gandum ke apa ke, tak ada. Roti ke, tak ada. Okay? Kalau kita kena musafir kan macam-macam bekal. Kan? Bukan dekat kurma. Kurma tu kita mungkin ada jugalah kalau kita kan. Dekat Ramadan ni mudah dapat kurma. Mudah dapat. Jadi kalau biasa-biasa nak musafir kan kita ada masak nasi, masak sambal ayam lah, ikan lah, daging lah, sayur lah, potong buah-buah lah, apa semua kan, bawa bekal untuk musafir. Gitu, macam-macam makanan. Ni tak ada. Nabi bekalkan mereka dengan sekarung kurma saja. Tak ada benda lain nak bagi dah. Jadi adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia beri kepada kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebiji. Setiap seorang sebiji kurma. Satu hari sebiji kurma. Putih, buah. Okay? Macam mana kita kalau takat sebiji kurma nak kira duk isap biji dia lah. Kurma kan. Makan sebiji buka puasa pun kita kata cekak macam tu kan. Ini sebiji seorang. Dia bagi dekat kami seorang sebiji. Tamratan. Seorang sebiji kurma.
Jadi faqila, maka ditanya kepada Jabir tadi, macam mana hampa buat kurma tu sebiji ya? Makan macam mana? Ya. Dia kata kami isap. Pegang kurma. Isap kurma tadi. Tak mau pergi habis cepat. Isap. Namussuha kama yamussus sabi. Kami isap kurma tadi macam mana baby tu isap. Baby kata bagi isap. Isap sikit kan. Dia rasa manis-manis. Naga kan. Kurma tak boleh makan banyak. Gula naik. Kan? Makan 3 biji dia naik belah-belah kalau orang ada kecil manis. Tak ada kecil manis tak apa. Baik. Kemudian bila kami isap macam tu, kami minum air. Nasumma nashrabu 'alaiha minal ma'. Lepas tu lepas kami isap rasa manis, kami minum. Minum. Jadi fatakfina yaumana ila al-lail, maka sebiji kurma tadi cukup untuk kami sampai malam. Allah. Ni tentera ni. Tentera. Ni nak pergi perang, nak pergi apa tadi kan? Makanan kurma sebiji sampai malam. Duk kerja hisap tu, minum air. Hisap, minum air. Rasa lapar ya, hisap, minum air. Jadi perut depa tak ada nak jadi macam perut kita. Perut kita ni PJK. Kan? Perut jauh ke depan. Perut depa tak ada nak jadi macam kita lah. Bukan kita semua lah, sebagian kita kan. Gitulah. Jadi maknanya yalah, duk kerja minum air kan. Tak ada nak jadi lemak kat perut tu. Baik, lepas tu buat macam mana? Lapar ni. Dan wa kunna nadribu bi'asina, ya, al-khabat, dan kami ambil daun-daun pokok-pokok ni kan. Al-khabat ni daun hak unta duk makan tu. Kami ambil daun tu, kami ketuk dengan tongkat kami. Ketuk bagi hancur. Buat apa? Thumma nabulluhu bil ma', kemudian kami jurus air. Kami jirus air atas daun kerik, daun yang kami ketuk tadi. Kami tumbuk daun tadi, kami tuang air atas dia. Untuk apa? Bagi lembut. Fa na'kuluhu, maka kami pun makan daun tadi. Makan daun kayu jadi unta pula. Nak kunyah, nak telan susah. Daun kan keras kan? Nak telan macam mana? Kalau daun salad boleh kan? Daun salad tak apa. Kan? Kita basuh, gulung. Macam daun sirih boleh lagi sirih. Sini dah sirih tak? Lama tak pernah tengok pokok sirih. Kan? Daun sirih kan? Dia daun ketom. Daun ketom payah jumpa lah. Buat cerik birit boleh ada ketom kan? Kan kita di kampung kan cerik birit. Ubat dia daun ketom kan? Selain daripada daun jambu, pucuk jambu, daun ketom. Depa tarik urat apa? Urat daun yang daun tulang tu, tulang daun tu kan? Depa tarik buang tulang tu, digulung-gulung, diikat dia, digulung-gulung, kunyah. Kan? Kena 2 helai ke 3 helai ke, hilang cerik birit ni. Tu daun ketom. Kan? Tapi kalau banyak tadi pula dia pun tangkap lah. Gitu kan. Ubat orang dulu ubat dia. Daun apa lagi? Kan? Apa Syed? Daun sambung nyawa pasal no? Daun sambung nyawa. Apa lagi? Daun Cina apa? Daun nak dipanggil apa? Daun ketom Cina kan? Daun ketom Cina ataupun daun sambung nyawa. Ketom Melayu pun boleh. Ketom Melayu boleh kan? Ketom Melayu tu lah tu ada produk bubuh buat batuk. Punyah gitu kan? Tu lah. Ni baik. Jadi depa makan daun ni. Daun keras ni. Kalau kita kata daun ketom dia lembut lagi. Daun ketom tak payah nak celup air kan. Kita tak payah nak rendam air, kita nak dia tak payah. Hak ni keras daun ni. Depa ketuk dengan kayu depa tu, tongkat depa. Depa tuang air. Lepas tu baru kunyah telan. Nanti depa buang air besar, depa berak, nanti keluar apa jangan apa nama macam mana depa makan tadi lah. Daun tadi dia keluar. Macam tu lah. Ni sahabat-sahabat Nabi ni. Cerita di awal Islam lah ni. Ini di awal Islam lah. Nanti bila dah berlaku penaklukan wilayah-wilayah ni kan banyak dibawa masuk cukai-cukai dan sebagainya. Jadi maknanya barulah sahabat-sahabat ni boleh makan sedap. Kan? Makan sedap, pakai elok kan? Begitu. Jadi qala
kata Jabir, wa antalaqna ala sahil al-bahr, kami pun berjalanlah di tepi pantai. Jalan ikut jalan pantai. Sebab biasa rombongan Quraisy Mekah ni depa ikut jalan pantai nak pergi ke Syam. Syam lah, Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Syam lah tu. Dulu satu, lah ni pecah-pecah. Pok-pok penjajah ni lah yang pecah kan. Dulu-dulu naik kereta api mana ada visa. Kan? Tak ada visa antara negara-negara ni kan. Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Mana ada? Kan? Satu negara ya. Lepas tu dipisah-pisah, dipecah-pecahkan oleh pok-pok penjajah ni lah. Dia nak melemahkan kekuatan kaum muslimin. Kan? Jadi orang Islam nak masuk negeri Islam pun kena ada visa. Kan? Dulu pergi Mekah buat haji kau suka ya. Kan? Dia nak ada visa-visa apa? Lah ni tak boleh ya. Dapat tangkap masuk penjara dia bang. Gitu. Jadi berjalan ke tepi pantai, ala sahil al-bahr, farufi'a lana ala sahil al-bahr ka hayatil kathib ad-dakham. Maka dia kata kami berjalan-jalan, kami nampak macam ada timbunan tanah, macam timbunan pasir besar tepi pantai. Nampak macam bayang hitam besar nampak daripada jauh lah. Apa nama? Kahayatil kathib, dia kata seperti al-kathib ni timbunan tanah macam tu lah. Timbunan pasir. Ad-dakham yang besar. Macam bukit dia kata. Bukit kecil lah masa gitu. Maka kami fa'atainahu, kami pun berjalan lah pergi dekat dia. Tengok apa benda ni, nampak seketul besar ni. Kan? Seketul besar tepi pantai apa dia ni? Tengok batu apa? Tiba-tiba kami lihat dia tu dabatun tud'a al-ambar. Tengok-tengok dia ni adalah sejenis haiwan yang disebut sebagai al-ambar, ikan paus lah ni, ikan paus. Ambar. Oh, tu dia. Ikan besar. Mati, terdampar di tepi pantai. Maka kata Abu Ubaidah, maitatun, bangkai. Masa tu dia pun tak tahu lagi lah, zamannya belum ada lagi hadis tentang apa nama, huwa tuhur ma'ahu al-hillu maitatuhu, ayat laut ni suci, bangkai dia halal. Segala haiwan laut yang mati, hak duduk dalam laut, tak kira lah beruang laut ke, rimau laut ke, anjing laut ke, kan, apa benda laut halal dia makan. Dia kata anjing laut boleh makan ke? Makan lah, tak ada masalah, makan lah, kan, dia hidup dalam laut. Tapi kalau dia daripada darat, dia pergi duduk laut, lepas tu mati laut, kan dia lah tu. Kan? Ni memang dalam laut. Dolphin ke apa ke. Apa lagi? Tak kisah apa benda. Berita anjing laut, babi laut apa ke. Tak kisah lah apa benda pun. Penyu apa ke. Kawan-kawan saya daripada Maldives, tu kami belajar apa nama, sekali Pakistan, dia budak Maldives. Dia pun kata, dia pun banyak penyu kan. Oh, dia pun makan penyu. Sedap. Oh, rasa macam daging lembu dia kata. Masa macam daging lembu. Kita dengar dah hantar bawa mai lah, betul-betul tak ada. Dah, Maldives kan, cantik tempat dia bawah, pulau dia bawah. Maldives kan. Oh ni. Baik. Ikan paus. Bila Abu Ubaidah tengok, dia kata, bangkai. Kemudian dia kata apa tak? Tak apa, dia kata. La, tidak. Bahkan kita adalah utusan kepada Rasulullah SAW. Kita adalah para utusan Rasulullah SAW, dan kita ini di jalan Allah, fi sabilillah. Waqad utturirtum fakulu, dan kita dalam keadaan apa nama, mudarat ni, kan, dalam keadaan dia panggil apa nama dia, terpaksa ni, maka makanlah dia kata, kan, darurat. Kita dalam keadaan darurat, makanan tak ada ni, larat ke duk kunyah daun, kan. Jadi dia kata tak apa, makan. Fa aqamna alaihi syahran. Kata Jabir, kami duk tunggu tahun tu sebulan, duk makan dia. Dia pun makan ikan tu sebulan. Besar ikan ni. Wa nahnu 300, kami dah 300 orang. Sebulan makan ikan tu pun tak habis lagi. Kelas ni panjang cerita dia. Sampai mereka ni masuk dalam mata dia, boleh cedok minyak dia bawa keluar. Dan kami pekat jadi gemuk belaka, kata dia. Cuba ni.
Hatta saminna, kami duduk di situ sebulan, hari-hari makan ikan ni, hari-hari, sampai kami jadi gemuk. Oh, omega 3 yo. Kan, masa tu ikan-ikan tak ada merkuri lagi lah kan. Sekarang ni ikan-ikan sama ada merkuri, takut nak makan. Nak beli omega 3 pun dia pakai sachet inci lah, cigulan lah. Jadi gitu. Dia tak pakai minyak ikan lah, sebab minyak ikan banyak merkuri dan sebagainya kan, benda-benda racun ni. Oh, baik. Jadi pekat jadi gemuk belakang. Lah, sebulan dia dalam kampung lah tu. Sebab dia tunggu pokok-pokok akan duk tunggu apa rombongan perdagangan tadi tak lalu, sambil duk tunggu, sambil duk makan lah. Lepas tu makan je lah, makan tidur. Walaqad ra'aituna naghtarifu min waqbi ainihi bil qilal ad-duhna wa naqta'u minhu al-fidada kath-thawri aw ka-qadri ath-thawr. Baik. Dia kata, aku tengok kami duk pergi ambil dalam lubang mata dia tu dengan apa nama qilal ni, macam cebok bekas-bekas besar yang dibuat daripada kulit tu kan. Dia buat macam timba, macam baldi daripada kulit. Dia pun duk cedok minyak dalam mata dia tu, minyak ikan ad-duhn, wa naqta'u minhu al-fidara, dan kami kerat, kami duk potong-potong daging ikan paus tadi kan. Sekali satu potong tu seperti sebesar seekor lembu jantan. Kan, satu potong kami potong tu daging apa nama ikan paus tu. Sekali potong tu dia kan, pakat potong tarik keluar. Sekali potong seketul dia tu besar lembu jantan. Makan kenyang semua lah. Ikan kan, sedap lah Din. Tapi tak tahu lah, tak ada lah rempah-rempah kot kan. Nak bakar tak, kita bakar ni kita ada lah bubuh apa black pepper ke apa ke, tak nak cari tak pernah black pepper satu kan, memang rasa tak ada kot, bakar macam tu kan. Tu pun manis tak kira tu ikan kan, ikan laut ni rezeki Tuhan bagi. Tengok, walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa'aq'adahum fi waqbi 'ainihi, dan Abu Ubaidah suruh apa nama 13 orang masuk dalam lubang mata ikan tadi. 13 orang masuk, besar tak besar mata dia saja, di kelompok mata dia tu suruh masuk dalam tu 13 orang. Pergi cedok minyak dalam mata dia. Dan dia ambil tulang rusuk, tulang ikan tu kan, maka dia dirikan tulang tadi. Thumma rahala a'zama ba'irin, kemudian dia bagi unta hak paling besar jalan bawah tulang tu, lepas lagi. Tinggi mana? Tinggi ni wah. Unta hak paling besar lepas jalan kat bawah tu, bawah tulang tu, tulang ikan tadi. Tu dia. Famarra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa, maka kami pun ambil, dah banyak sangat makan tak habis ni, sebulan makan tak habis, maka kami ambil buat bekal balik dia buat potong sekeping buat keping-keping, buat kering. Dia kata wasya'iq ni kepingan untuk dikeringkan. Wa tazawwadna min lahmi, kami jadikan daging itu sebagai bekalan, tapi kami potong keping-keping, kami jemur dulu dia kering. Jadi ikan kering gitu. Mana ikan kering ni lama dah lama dah. Falamma qadimna al-Madinata, bila kami dah sampai ke Madinah, tu dia balik-balik Madinah pakat gemuk belaka. Sihat walafiat. Kami pun datang menemui Rasulullah SAW. Ataina Rasulullah SAW fadzakarna dzalika lahu, kami pun cerita dekat Nabi apa yang berlaku itulah. Faqala, kata Nabi SAW, huwa rizqun, itu adalah rizqi, akhrajahu Allahu lakum, yang Allah keluarkan untuk kamu semua. Tengok, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrih qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan ke lapangan.
Itu dia lah. Macam kita lah hari ni kan, bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan jalan ke lapangan. Covid ni nak habis kot insyaAllah kan. Taklah kita duk serabut kepala dah. Last ni ramai kena, tapi kena macam tu je kan, kena macam tu saja, kena jugalah. Saya pun kena juga, tapi alhamdulillah lah, selesai dah. Orang lepas tu orang lain pula kena kan. Jadi maknanya bukan kita minta pergi kena, dah aku kena, hang kena pula dengan itu kan. Semoga hang tak kena lah. Itu cerita dia. Baik, jadi benda ni habis lah insyaAllah kan. Dia bukan nak berpanjangan sampai berpuluh-puluh tahun, macam itulah dia kan. Jadi kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan samping kita usaha tadi macam-macam usaha lah. Begitu. Jadi Nabi tanya pula, fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna, ada tak lagi daging-daging dia ada lebih-lebih, kamu bagilah kami rasa sama. Jamu kami sama. Fa'arsalna, maka kami pun hantarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada daging ikan itu. Fa'akalahu, maka Nabi pun makan daripada daging ikan itu. Nabi pun makan juga sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Begitu. Baik, apa dia pengajaran hadis? Yang pertamanya, jawazu akhdhi amwalil kuffar al-harbiyyin, harus mengambil harta benda orang kafir harbi. Kafir berperang orang Islam lah. Quraisy Mekah ni kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Boleh ambil harta benda mereka tadi, tahan mereka, sekat mereka, ambil benda mereka. Kemudian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang makanan yang sedikit cukup untuk ramai orang. Kurma sekarang boleh makan 300 orang. Sebiji boleh tahan 1 hari untuk seorang. Mukjizat Nabi SAW kan. Nabi bagi bekal tu. Baik. Hadis juga menjelaskan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, tentang kezuhudan mereka daripada dunia, dan mereka tidak berlebihan lah. Macam kita hari ni kan, berlebihan di atas dunia tadi, dan mereka bersabar di atas kelaparan dan kesempitan hidup. Para sahabat ni macam tu. Kemudian pengajaran daripada hadis juga nak cerita kata para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang sanggup menanggung kesusahan demi untuk menyebarkan Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kemudian juga hadis juga menjelaskan tentang harus berijtihad. Kan? Baik. Dan maknanya bila ijtihad dalam satu perkara, kemudian dia boleh ubah ijtihad dia melihat maslahah. Yang mana ijtihad Abu Ubaidah tu, ni bangkai ni, tapi tak apa dia tak apa. Makanlah. Kita fisabilillah dan kita dalam keadaan darurat, makan. Dia ubah ijtihad dia mula-mula tadi kan. Mula-mula dia larang, kemudian dia suruh makan. Kemudian inayatullah, maksud pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memuliakan mereka. Yang mana Allah hantar untuk mereka rezeki yang baik. Kerana Allah Maha mengetahui hajat mereka, dan Allah Maha mengetahui keikhlasan mereka. Itu dia. Dan seterusnya hadis menjelaskan bahawa bangkai laut, bangkai haiwan laut halal kan. Jadi mana kalau ada ikan mati kan, kita ambil, kita masak, tak ada masalah apa, tak nanti nak kena sembelih pun kan. Memang ikan sampai ke rumah kita semua ikan mati, mana ikan hidup kan. Beli kat kedai semua ikan mati, kecuali ikan keli lah. Ikan keli bukan ikan laut kan. Ikan pelaling ke, ikan kembung ke, mati dah kan. Orang kalau ikan tu melompat lagi memang seronok bang, manis kan. Ikan laut tu kalau dia dapat kita melompat lagi memang sedap lah. Memang manis sungguh lah, sedap. Ini kita tengok segar bugar, rupanya ikan hak kemarin dulu dah. Dia bubuh ubat apa, ada ubat dah. Ada ubat nak bagi ikan nampak elok. Pergi kedai, masuk kat kedai elok, balik-balik rumah tengok Allah busuk dah. Macam ikan kat ikan sale lah. Tengok elok aku main. Dah kali tak berani beli dah.
Tengok ya. Tengok elok ikan tu. Tak beli. Beli tengok balik tak lagi. Tak ada guna makan dah. Baik. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Rawah Abu Dawud At-Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Baik, dia nak cerita tentang lengan baju Nabi SAW. Lengan baju Nabi. Ni. Sampai tahun ni ya? Rus. Pergelangan ni ya. Dia tak lebih. Kan? Tengah baju kita, kain banyak sangat. Kan? Dia sayang nak potong. Dia jadi macam tu. Lebih. Kan? Nabi SAW ni baju dia sampai sini ya. Sebab tu kalau lebih dia jadi isbal. Isbal ni bukan pakai pada seluar saja. Pada baju pun isbal juga, pada serban pun isbal juga. Serban. Ekor lebih sampai ke atas belakang ni. Isbal juga. Kan? Jadi maknanya Nabi larang kita ni isbal pakaian kita. Apa dia isbal? Isbal ni melepaskan pakaian seluar jubah ke di bawah mata kaki. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa daripada pakaian bawah buku lali dalam neraka. Jadi ni untuk orang lelaki ya. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia kena bawah. Orang lelaki dia kena atas pada buku lali. Begitu. Jadi kalau seluar labuh-labuh sayang nak kerat buat macam mana? Lipat jahit je lah. Tapi dia sayang apa? Kerat orang lah. Jahit. Okay, jangan pakai bawah pada buku lali. Haram. Dosa. Okay, jadi kalau kita tak tahu tak apa. Kita bila dah tahu. Lagi teruk dalam bila solat. Lagi teruk. Solat. Pakai kain. Pakai seluar. Bawah buku lali. Lagi berat salah dia. Gitu. Jadi mana kita perhatikan pakaian kita atas bawah. Jangan bawah, jangan lepas mata kaki. Jangan tutup mata kaki. Itu cerita dia. Baik, di sana memang ada hadis yang menyebut bahawa hadis kita menjarra thawbahu khuyala. Siapa yang heret kain baju dia dalam keadaan sombong. Aku tak sombong. Aku tak masuklah tu. Jadi bab ni ulama bahas juga. Jadi hadis-hadis ni kena dihimpunkan. Jadi di antara himpunan hadis yang cantik dihimpunkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata, kalau hadis tu sebut bahawa Allah tak akan bercakap dengan orang yang menyeret pakaiannya, di bawah mata kaki tadi, dalam keadaan dia sombong, Allah tak tengok dia, Allah tak cakap dengan dia. Baik, macam mana dihimpunkan hadis tu? Dia kata, maknanya kalau orang tu sombong, memang dosa dia lagi berat. Apa dia berat? Maknanya Tuhan tak tengok dia, Tuhan tak cakap dengan dia. Tapi kalau dia tak sombong, tetap berdosa. Jadi dosa tetap ada, cumanya lagi berat dengan kurang berat. Gitu. Cumanya sebagai orang dia memandang mudah, dia kata maknanya kita bukan sombong. Jadi persoalan dia, kita tanya balik diri kita, kita boleh tahu tak bila kita akan sombong dan sampai bila kita tak sombong? Kita tak boleh nak confirm, tak boleh nak kontrol diri kita bila kita akan jadi sombong atau sampai bila kita tak sombong. Jadi dalam keadaan macam tu maknanya kena beramal dengan semua hadis. Bukan beramal dengan hadis ni, tinggal hadis ni. Kalau orang yang kata dia kata tak apa, harus ya sebab kita bukan sombong. Baik, kalau kamu kata macam tu, kamu telah tinggalkan satu hadis, kamu beramal dengan satu hadis sahaja. Padahal kita kena beramal dengan semua hadis. Jadi paling kurang orang yang kata tak ada masalah apa hukum dia? Adakah harus? Adakah makruh? Adakah sunnah? Adakah haram? Adakah wajib? Dia tak akan lari pada 5 ni. Dan dia confirm tak akan jadi harus. Tak akan jadi harus melepaskan pakaian di bawah mata kaki. Paling kurang dia jadi makruh. Dan kita tahu makruh di sisi para imam kita mana tahrim. Makruh mana dia? Tahrim. Jadi yang rajihnya, yang kuatnya, wallahu a'lam, haram bagi orang lelaki pakai seluar, pakai jubah, pakai kain tutup mata kaki. Berdosa cuma. Jadi kita nak buat macam mana?
Gulung seluar, gulung kain bagi tinggi, ataupun lipat kain, jubah, jahit. Jangan bagi tutup mata kaki. Kalau malu kat orang sangat, maknanya atas sikit mata kaki. Tapi malu apa? Kan? Kita tengok puak-puak tu pakai seluar pendek pergi pasar raya tak malu pun. Pakai seluar pendek. Ini pakai seluar cingkrang lah kata Indonesia, kata seluar cingkrang. Lepas tu mereka guna lah, kita nak kenal puak-puak Wahabi ni pakai seluar sentim, pakai seluar cingkrang. Tengok macam mana mereka tuhmah sunnah Nabi SAW ni. Jahatnya mereka ni. Jahat ni. Nak kenal puak Wahabi ni, bagi mereka Wahabi ni orang jahat lah. Pakai seluar cingkrang. Cingkrang ni bahasa Indonesia lah. Kan? Mereka nak menyindir ahli sunnah. Pakai seluar atas buku lali. Itu dah ada sunnah. Tapi yang orang pakai seluar pendek tu apa tak kata apa pun. Ni yang korang ajak buat ni. Gitu. Baik. Jadi bila kita dah tahu hadis, kita beramal. Kalau kita tak beramal, dosa berat lagi lah. Orang tak tahu, dengan hak orang tahu, mana lebih teruk? Hak tahu. Kalau gitu tak payah belajar. Kalau tahu tu, kalau tahu dosa berat lagi. Untuk usah tahu. Tak boleh macam tu. Fa in kunta la tadri fatilka musibatun. Kalau kamu tak tahu, kamu tak belajar, itu satu musibah. Wa in kunta tadri fa musibatun akbar. Orang Arab kata, kalau kamu tahu, musibah lagi besar. Maksud apa? Tahu tak beramal, macam puak Yahudi. Orang Yahudi, dia tahu hukum hakam, tapi dia tidak beramal. Jadi kita dah tahu, kita kena buat. Kalau tak buat, kita tanggung lah. Itu je lah. Kan? Baik. Ni cerita dia. Dah azan ke Din? Dah, okey. Jadi mana nak cerita kata tentang isbal tadi lah. Isbal ni bukan pada seluar kain saja, tapi pada baju pun, tangan baju pun macam ni dia kira isbal. Dan serban. Kalau kita pakai serban, ekor panjang kan. Lagi panjang ekor dah kita, lagi besar pahala. Ni mengarut. Dan sebenarnya pun tidak ada fadilat tertentu solat dengan pakai serban. Tak ada pahala. Orang pakai serban, pahala yang lebih pada aku. Aku pakai kopiah, pahala kurang pada orang pakai serban. Aku kepala togel, kan? Maknanya tak pakai apa? Pahala kurang pada orang pakai kopiah. Tak ada hadis yang sahih. Cumanya ini maknanya letak benda atas kepala ni, kata ulama, kita nak membezakan antara kita dan orang kafir yang pertama, ataupun orang yang kita kata orang soleh dengan orang yang tak soleh. Kata sebagian lah maknanya kan. Tapi ada juga kata tak ada, asalnya tak ada pakai apa-apa atas kepala. Tapi kata ulama mana sampai boleh dikatakan istihbab lah, sebab ini dia panggil zinatu as-salihin, perhiasan orang-orang saleh. Begitu. Tapi tak ada dalil lah, tak ada dalil yang sahih sebut kata hadis palsu dah lah. Kan? Pahala semayang pakai serban begini-begini pahala dia. Kan? Dan ekor panjang ni pahala macam ni, ekor lagi panjang pahala macam ni. Ni semua hadis tak ada asal lah, la aslalahu lah. Begitu. Jadi bukan kita tengah pakai serban, pakai tak ada salah apa. Kan? Pakai serban. Kita niat, memang kita kata Nabi serban tu sebahagian daripada pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai serban ke pakai apa, niat nak ikut Nabi SAW, at-ta'assa bin Nabi SAW, kita dapat pahala. Hatta dalam bahagian makanan kan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ni kalau makan dia cari ad-dubba, labu. Itu labu. Kenapa? Kerana Nabi SAW suka makan labu. Jadi mana dia nak ikut Nabi SAW, kan? InsyaAllah dapat pahala. Walaupun pada kita kata perkara-perkara jenis kita kata yang sunnah adat. Serban ni sunnah adah. Sunnah adat. Kan maksud dia? Jubah. Kan adat kebiasaan orang Arab kan dia pakai jubah. Dan kebiasaan depa, adat depa pakai serban. Jadi kita nak tiru Nabi SAW, kita pakai serban, tak ada masalah, silakan. InsyaAllah makjur. InsyaAllah dapat pahala. Tapi tak boleh kata semayang pakai serban, pahala lagi besar daripada orang tak pakai serban. Itu tak betul. Tapi kalau ada serban pakai lah. Kan? Gitu. Boleh lah? Tengok saya isu tengok tak ada serban bang. Tak comel pakai serban, handsome. Kan? Gitu. Baik. Tapi abang tembak waktu channel tak pakai serban kan?
Gitu. Habislah kita tahun ni. Kita berhenti tahun ni lah insya-Allah. Tapi hadis tu dia kata hadis dhaif lah. Hadis yang tadi bisnadin dhaif kan? Gitu. Dah hadis seterusnya insya-Allah kita sambung lagi lah hadis yang ke-520. Ada soalan lah? والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.